Okey, hari ni saya nak sharekan lagi sekali masalah peti sejuk jenama Toshiba Masalah dia apa tau? Masalah dia atas sejuk, bawah tak sejuk. Senang cakap macam ni lah. Peti sejuk anda contoh macam ni untuk brand Toshiba. Mungkin Elmo ni boleh digunakan untuk lain-lain jenama. Bahagian tempat freezer ni, dia sejuk. Okey, dia sejuk tapi kadang-kadang sejuk dia tak berapa kuat pun. So dia jadi ais macam ni. Dekat sikit, nampak tak? Dia jadi ais macam ni. Lepas tu bahagian bawah langsung tak sejuk, ataupun sejuk pun memang langsung tak sejuk sikit-sikit sajalah kan. So macam mana cara nak selesaikan dia, macam mana cara kita boleh DIY ataupun macam mana cara kita boleh repair sendiri, senang cakap lah. InsyaAllah saya akan kongsikan ilmu tu dan insyaAllah saya akan kongsikan step by step macam mana cara nak buka, macam mana cara nak pasang. Okay, sebelum saya nak kongsikan ilmu tu, saya nak kongsikan kepada anda beberapa perkara terlebih dahulu. Okay. Okey, Assalamualaikum, saya Hairul Wiku. Okey, mungkin anda dah dengar apa yang saya cakap tadi. Mungkin anda dah dengar apa yang saya terangkan tadi. Tapi, anda punya masalah menghadapi masalah yang berbeza. Mungkin anda menghadapi masalah mesin basuh ke, masalah peti sejuk, masalah yang berbeza ke. Jangan risau, anda boleh pergi dekat YouTube channel saya. Nampak baju saya ni? Nama YouTube channel saya adalah Hairul Wiku. Ada lebih 400 video tutorial yang saya dah kongsikan. Bermaksud saya dah upload dekat YouTube. Anda boleh lihat video tu secara percuma. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, jika anda dah lihat, anda nak cari alat ganti, tanda sokongan atas video-video yang saya hasilkan, nak dapat alat ganti peti sejuk mesin basuh, anda boleh beli dekat www.hairulvikul.com, iaitu saya punya laman web. Itu secara online. Kalau anda orang Johor Bahru, anda nak cari perkhidmatan atau nak cari alat ganti, boleh datang terus ke kedai kita di Taman Sri Putra, Johor Bahru, Skudai, Sebarik Balai Puli Kempas. Okey, jom. Saya nak share dengan anda. Jom sini. So, contoh bukan contoh lah, ni real punya unit lah. Okey, peti ais anda atas sejuk, bawah tak sejuk, dan anda dapati ada ais macam ni. Okey, sekali lagi, 3 ke 4 hari lepas saya ada sharekan juga video yang lebih kurang sama tapi untuk brand lain. So adalah orang bertanya macam mana nak buat untuk peti ais Samsung, macam mana nak buat untuk peti ais Toshiba. So hari ni saya kongsikan untuk peti ais jenama Toshiba, macam mana cara nak selesaikan dia. Okey, first kali kena defrostkan dia dulu. Macam biasa saya cakap, cairkan terlebih dulu air batu ni. Nak cairkan air batu ada dua cara. Cara yang pertama, tutup plug, biarkan dia cair secara normal, maksudnya secara paksa, cara bukan paksa lah. Tapi kalau nak cepat, kita boleh cairkan secara paksa menggunakan air sahaja. Okey, so kita buka dulu. Anak, bantu saya buka pipe air. Okey, kita cairkan dulu. Pakai air pipe pun tak apa. Lepas tu ada jugalah orang-orang bertanya juga sebelum ni. Dia tanya, boleh ke siram air saja? Boleh, cuma pastikan power supply tutup. Pastikan power supply tutup. Yang tak bolehnya, siram air menggunakan air panas. Air sejuk, air pipe macam ni boleh. Okey, tak ada masalah. So, siram saja untuk defrostkan dia macam tu. Okey. So, kalau boleh lah, kalau boleh. Okey. Pastikan masih ada siram air ni. Peti sejuk anda condong. Nampak tak macam ni? Okey. Nampak tak peti ais saya ni condong ke depan supaya air itu semua turun ke bawah. Macam tu. Okey. Okey, apa punca dia nanti saya akan terangkan. Apa barang yang nak kena tukar nanti pun saya akan terangkan, sebab ini adalah masalah biasa. Saya percaya siapa pengguna Toshiba ke, LG ke apa ke semua, pasti selepas anda dah guna 6 ke 7 tahun, pasti masalah ni akan dialami ataupun akan dihadapi. So jadinya ilmu ni sangat penting. Jadinya belajar ilmu ni, insyaAllah mungkin kalau anda menghadapi masalah nanti, anda boleh selesaikan sendiri. InsyaAllah kos dia kalau buat sendiri bawah RM100. Tapi kalau panggil orang, buat minimum lah RM100.5 sampai ke RM200.5. Angkat tunjuk dalam sini lah. Okay. So, tolong saya yang tengah live dengan saya sekarang ni, tolong saya share lagi supaya lebih ramai orang dapat lihat. Boleh? So, sementara saya nak menunggu air batu ni cair. Nek. Okay. Buka hose tu, Nek. Nampak tak? Pakai dulu. Okay, sementara saya nak menunggu air batu ni cair, angkat belakang sikit. Okay, saya nak jemput anda, sesiapa yang berminat nak belajar repair peti sejuk mesin basuh. Sesiapa yang berminat nak belajar secara online repair peti sejuk mesin basuh, 20 hari bulan dan 21 hari bulan 6, anda boleh buat pendaftaran dekat hairulvikul.com bahagian kelas. Sementara saya nak menunggu ni, saya berilah sikit info supaya anda semua yang berminat nak belajar repair peti sejuk mesin basuh, boleh join kita punya kelas nanti kan. So kelas online yang kita buat ni, kelas online live. Live maklumat lanjut, tengok dekat hairulvikul.com. Dia bukan kelas online jenis anda daftar, kita bagi material, lepas tu belajar sendiri-sendiri, tak. Dia lain kelas kita ni. Okey, sikit lagi nampak kita cairkan dahulu. Dalam ni nanti kita akan nampak lagi ada ais lagi
Okay, Anak standby bagi saya collar drill. Dia bateri. Okay, jangan paksa dia, jangan ketuk-ketuk dia, jangan. Okay. Ingat tak, siapa-siapa yang pernah menggunakan peti ais satu pintu, okay, dia suka ais macam ni, dia suka ketuk dengan air batu, dengan pisau, dengan screwdriver, bocor. Yang ini jangan risau, dia tak akan bocor sebab cooling coil dia duduk dekat dalam. So kalau cocok-cocok sini bocor pun dia takkan gas takkan keluar lah sebenarnya. Okay, sikit lagi ais yang nak habis. Tunjuk sana, nampak Pang Alright. So share lagi video ni boleh tak? Share lagi, alhamdulillah lah. Siapa yang rajin share tu saya nak ambil kesempatan ni lah sementara ais tengah nak mencair ni, saya ambil kesempatan ni. 3 hari lepas, 4 hari lepas ada sharekan satu video yang lebih kurang sama macam ni tapi lain brand lah. Okey. Alhamdulillah dengan bantuan anda semua yang tolong saya share, saya dapat 3.2 juta view. Okey, 3.2 juta view dan alhamdulillah ramai saya dapat bantu. Okey, tapi video ni saya berikan secara percuma daripada A sampai Z. So bila anda share video ni, mereka dapat lihat dan secara automatik mereka dapat dapat belajar, dapat selesaikan masalah sendiri. So kat situ kalau anda pandai, anda faham apa matlamat dia, walaupun saya ada jual alat ganti, tapi kalau anda faham, bila saya sharekan video ni secara penuh, anda ada pilihan untuk beli dengan alat ganti dengan sesiapa pun. Niat saya hanya untuk berkongsikan pengalaman, berkongsikan ilmu. So tolong saya share video ni supaya kita sama-sama dapat membantu lebih ramai orang dekat luar sana. Okey, boleh tak? Okey, tolong. Ada 1000 lebih ni, tolong share lagi. Saya basah-basah macam ni Okey, sikit lagi ni. Sikit lagi ais ni. Kita jangan ada ais kita buka lagi, nanti cover ni pecah nanti. Okey, Toshiba sensitif sikit. Anik ambil long nose plier macam tirus dengan screwdriver tu Okey, sikit lagi ais ni. Boleh nampak ngah sini. Okey, dah nak habis dah ais ni. Alright. Okey, dah nak habis. So, habis, air jangan tutup dulu. Okey, kita keluarkan air dia. Okey, first kali kalau untuk Toshiba paling banyak, saya terus terang cakap, Toshiba paling banyak masalah ni. So, kita buka dulu dia punya tray ais. Okey, takung air pelayar muncung tirus. Long nose. Okey, buka dulu kat sini. Kalau tengok kat sini, dia ada 3 tau skru. Ada 3 skru. Sini satu. Yang 2 ni tak payah buka. 2 ni tak payah buka. Yang 2 ni kita tolak je cover ni ke kanan. Okey, ke kanan saya lah, ke kanan. Macam tu. Nampak tak? Tak payah buka So, satu skru buka. Satu saja buka. Okey, mana nak letak skru ni? Bekas skru. Lepas tu, okey, mana nak buka Okey, nampak ni ada stiker, nampak ada macam stiker bulat ni. Ada macam stiker bulat ni kan? Okey, stiker bulat ni kita kena congkel. Okey, kita kena congkel keluar ni. Mungkin bila kita dah buka, automatically stiker ni rosak lah. Okey, rosak lah stiker ni. Okey. Kalau anda tak nak rosakkan pun boleh, tapi lambat sikit lah nak kena congkel-congkel. Kalau saya rosakkan dia, tak apa. Okey, lepas tu dalam ni boleh nampak tak skru ni? Jap. Boleh nampak tak dalam tu ada skru? Okey. Saya rasa kalau tak nampak tu tak apa, tapi dalam tu ada skru Dalam tu ada skru, tak apa. Okey, buka skru dalam. Satu. Sini ada satu lagi. 2. Okey, kat dalam ni ada satu lagi skru. Kita ni nampak skru ni buka. Okey. So, kita dah buka semua 3 skru. Lepas tu nak buat apa tau? Okey, ini point dia. Ramai orang lakukan kesilapan semasa nak buka Toshiba ni, cover dia pecah. Ini yang jadinya saya nak kongsikan ilmu untuk Toshiba ni. Tengok sini Boleh nampak tak kat sini? Ada macam segitiga. Tanda tau. Sini ada. Sini ada. Sini ada. Okey, segitiga tu sebenarnya untuk apa? Segitiga tu sebenarnya dia marking dekat situ ada lock. Kat situ ada dia punya lock tu. Jadinya, okey, kalau nak mudah, okey saya tunjukkan satu benda. Okey. Kalau saya ada custom satu screwdriver. Screwdriver ni saya bengkokkan sikit. Dekat lock dia ni ada congkir tarik. Nampak tak? Dekat lock dia ni nampak, tarik kat situ. Kat lock dia tarik. Macam tu. Macam tu. Barulah dia tak patah. Macam tu tau. So screwdriver ni tak ada jual tau. Screwdriver ni cari custom. Okey. Kita kena tarik dekat lock dia sehari. Tapi kalau ada air batu banyak, berhati-hati lah, takut patah. Berhati-hati. Kadang-kadang saya ni yang dah hari-hari buka pun, kadang-kadang pun patah juga. Kadang-kadang patah juga tau. Okey, macam ni dia melekat dekat sini. Nampak tak?
So bermaksud dekat dalam ni mesti ada air lagi. Ya. So jangan paksa. Ambil jangan paksa. part yang oren tu. Buka je tu. Nanti dah boleh spin. Okey. Kalau melekat lagi jangan paksa, nanti patah nanti. Patah pun tak adalah masalah sangat sebenarnya. Okey. Cuma kadang-kadang yang apa? Okey. Dah habis. Bagi tu buka, tarik. Okey. Okey, nampak tak? Nak keluarkan ni. Nampak tadi saya tunjuk ni? Ada segitiga ni, kan? Yep. Belakang ni ada lock. Okey. Okey, belakang ni ada lock. Sini satu lock, sini satu lock. Kat mana yang ada segitiga tu, kat situ ada dia punya pin dia, lock dia. Okey, faham tak? So jangan main rentap je. Okey. So, dalam ni ada ais lagi sekali. Ni bagi bos. Dalam ni ada ais lagi. Nampak? Ada ais lagi. So bersihkan lagi. Slowkan sikit air, kuat sangat. Okey. Slowkan lagi, slow lagi. Kuat sangat. Okey dah, air kuat sikit. Kuat sikit. Okey. So, dekat sini ada motor kipas. Okey. So motor kipas nanti saya akan tunjukkan macam mana cara nak testing motor kipas tu. Sebab kadang-kadang motor kipas tu boleh rosak bila diselaputi dengan ais. Kuatkan sikit air. Sikit je. Okey, kita cairkan dulu air batu ni. Okey, nampak kat sini Kenapa peti ais yang saya cakap tadi? Okey, bila menghadapi masalah macam ni, bawah jadi tak sejuk. Okey, memang saya akan explain juga. Okey, tengok sini Saluran ni. Saluran ni, dalam ni sepatutnya dia tak ada ais. Sepatutnya dia tak ada ais macam ni. So saya bersihkan dekat sini dulu nampak Saya bersihkan dulu. Saya bersihkan. Nanti akan nampak lah. Sebenarnya saluran ni adalah saluran udara. Dari atas turun ke bawah. Barulah bawah boleh sejuk. Tapi bila ruang ni penuh dekat sini. Dalam ni. Bila ruang ni penuh dengan ais, itu yang membuatkan peti ais ni jadi bawah jadi tak sejuk. Macam tu. Okey. So kita tunggu dulu air batu ni dicairkan. So dah nampak dah lubang tu. Dah nampak lubang kan? So kita bersihkan dulu. Nampak sini fan motor ni. Fan motor ni udara dia akan turun masuk dalam ni, dia akan turun ke dalam ni. Macam tu. Tapi bayangkan kalau dah penuh air batu, macam mana udara sejuk tu nak turun bawah, betul tak? So apa punca air batu ni boleh jadi? Sekejap lagi saya akan terangkan lah. Nep. Sabar nak apa? Okey. Kita cairkan dulu ni. Jangan paksa Okey, tadi saya ada cakap kita boleh cairkan menggunakan air, tapi jangan cairkan menggunakan air panas. Kenapa? Sekejap lagi saya akan jawab soalan tu. So jangan keluar lagi sebab ini poin penting. Kalau anda lakukan kesilapan ni, insya-Allah nanti anda akan menambahkan lagi kos dan mungkin menambahkan lagi kerosakan peti sejuk ni. Mungkin saya akan cakap tak perlu tukar barang tu. Tapi disebabkan anda lakukan kesilapan tu, anda terpaksa tukar barang tu. So jangan keluar dari live ni, belajar dan terus belajar. Okey? Dan juga terus share video ni supaya lebih ramai orang dapat lihat. Boleh? Berapa orang sekarang? 4K. 4K. Bantu saya upkan lagi view boleh tak? Bulan puasa ni kan, kita sama-sama lah kongsi. Okey, saya kongsi ilmu, anda kongsikan video ni. Okey? Nampak tak sini ada ruang udara ni? Nampak tak? Dah ada kotak ni. Okey? Kotak ni, udara ni dia akan masuk dalam sini. Dia akan keluar dekat mana? Dia akan keluar dekat sini. Nampak? Dia akan keluar dekat sini. Dia akan keluar dekat lubang-lubang ni. So bila saluran ni tersumbat, automatically memang udara bawah tak sejuk lah. Okey? Tapi masalah ni tak selesai setakat siram air je. Dia kena tukar barang. Tukar barang tu pun insya-Allah, saya percaya kalau anda lihat video ni sampai habis, insya-Allah anda pasti boleh buat. Pasti boleh selesaikan sendiri. Okey? Cuma ambil masa sikit ni. Kita nak cairkan air batu ni. Banyak air batu ni. Okey? Ini masalah, kita panggil dia masalah sistem defrost. Bermaksud peti ais ni tak defrostkan secara automatik. Peti ais ni dia ada dua sistem. Satu sistem frost, satu sistem defrost. Frost tu bermaksud sistem nak sejukkan dia. Bila dah sejuk, ada satu lagi sistem nak defrostkan dia, nak cairkan dia. So sistem defrost problem, bukan sistem frost. Frost adalah sistem gas. Bermaksud gas yang akan menyejukkan dia. Okey, tapi bila jadi air batu penuh ni, dia melibatkan masalah defrost. Defrost melibatkan heater. So heater nanti saya akan tunjukkan dekat mana kedudukan heater ni. Okey. Dah nak habis ni. Okey, sementara sikit lagi ni saya ulang sekali lagi lah. Mungkin tadi ada yang masuk lambat kan. Siapa yang berminat nak belajar repair peti sejuk dan mesin basuh dengan saya lepas raya ni pada 20 dan 21 hari bulan secara online dan live. Bermaksud, okey, saya akan kongsikan ilmu secara live
di dalam grup tertutup. Siapa nak join grup tu, siapa nak join kelas tu, boleh pergi kat www.khairulvikul.com, pergi dekat bahagian kelas. Okey, kelas peti sejuk dan mesin basuh lah. Okey, alright. So dah habis dah. Dah habis air batu macam ni. Bila dah habis macam ni, boleh buka tak? Belum lagi. Okey, belum lagi. So kita kena buka cover ni dulu. Okey, kena buka cover ni dulu, check semua. Kalau tak ada skru, okey. Tapi yang sini tak ada skru dah. Okey, kita boleh tarik. Cuma dia melekat sikit ni sebab ada air batu lagi kat dalam dia. Ada air batu lagi melekat ni. So jangan paksa. Jangan paksa sangat. Okey, sini termostat. Okey, yang ini saya cadangkan anda buka. Buka sikit lah. Saya cadangkan anda buka Okey, buka tip ni. Sarung ni buka. Nak memudahkan kerja lah. Mungkin buka plastik dia ni. Lepas tu soket dia ni cabut. So jangan risau. Jangan risau, saya jangan risau. Soket ni takkan tertukar. Okey, soket ni takkan tertukar. Okey, soket takkan tertukar. Bermaksud kalau anda buka sekaligus pun, okey, soket ni berhenti. Bila anda nak cocok tempat lain, dia tak boleh. Okey, nampak tak ada 3 lapisan ais yang kita kena disproskan. First kat depan, 2 dekat bahagian sini, yang 3 dekat bahagian sini. Okey, sebelum saya cairkan air batu ni, saya nak terangkan dulu tentang fan motor. Apa fungsi fan motor? So, fan motor kalau rosak, bawah jadi tak sejuk juga. Kenapa? Okey, fan motor ni kalau kita tengok dia punya fan blade dia, dia sedut udara daripada bawah keluar ke depan. Keluar ke depan, dia akan masuk ke saluran ni. Okey, dia akan masuk ke saluran ni, dia akan turun ke masuk ke sini. Macam tu. Okey, dia akan masuk ke sini lah. So, bila ada ais blocking kat dalam dia ni, automatically, okey, dia tak dapat sedut udara sejuk. So, itu yang membuatkan bawah jadi tak sejuk juga. Kadang-kadang bila anda menghadapi masalah atas sejuk, bawah tak sejuk, baru menghadapi dalam 2 minggu ke baru 3 minggu, ais tu hanya duduk dekat bahagian dalam je. Okey, mungkin anda buka peti ais tu, anda tak nampak dekat depan ni ada frost. Tetapi dekat bahagian dalam tu dah ada frost. Tapi anda biarkan lagi, ambil masa sebulan, frost tu akan keluar ke depan pula. Okey, faham tak? So, bermaksud bila atas sejuk, bawah tak sejuk, selalunya memang masalah disfrost. Tak semestinya kena ada frost kat depan dulu. Okey, kita cairkan sekali lagi. So, sekarang ni dekat dalam live saya ada berapa K? 5.8. 5.8K, 5,800 orang tengah live dengan saya. So, kalau anda rotatekan kamera ni, bukan dengan dalam live handphone saja. Belakang saya pun ada live juga tau. Ada live juga, nampak tak? Ada live juga orang melihat saya buat kerja dekat depan kedai ni. So, sesiapa yang perlukan perkhidmatan repair peti sejuk mesin basuh, nak cepat, nak murah, okey, macam kes abang ni, dia bawa sendiri peti ais ni datang ke kedai, kita repair on the spot. So, sesiapa yang menghadapi masalah nak repair peti sejuk mesin basuh, nak on the spot repair, ini ais dia, tengah letak sirap saja dengan oren, dah jadi ABC dah. Okey, alright, so kita cairkan dulu. Kita dah nak selesai dah ni tunggu saya proses cair. Dekat bahagian dalam ni, kita kena check 4 perkara. Kita kena check 4 perkara. Tetapi kita perlu tukar 2 barang saja. 4 perkara kena check, tapi kena tukar 2 barang. Apa barang tu? Sekejap lagi. Kena cairkan dahulu air batu ni. Dah nak habis dah ni. Okey. Boleh tak bantu saya share lagi video supaya lebih ramai orang dapat lihat? Sebab saya nak kongsikan ilmu ni secara penuh. Okey, bermaksud kalau anda faham dan jelas dengan apa yang saya nak sampaikan, okey, anda boleh buat sendiri. Dan kalau anda lagi faham, bila video ni dah penuh, anda ada pilihan nak beli dengan sesiapa pun tak ada masalah. Betul tak? Kecuali kalau saya buat video ni separuh, okey, siapa beli alat ganti dengan saya, baru saya bagi lagi separuh. Okey, berhaklah anda tak nak tolong saya share video. Tapi saya sharekan video ni secara penuh. Bermaksud, lepas anda dah faham, anda dah tahu apa barang yang kena tukar, anda nak cari dengan siapa-siapa pun boleh. Tapi kalaulah tanda sokongan anda pada saya, bolehlah dapatkan barang tu. Kalau secara online, anda boleh dapat dekat khairulvikul.com lah. Tapi kalau secara offline, boleh datang terus kat kedai kita. Okey, kedai dekat mana? Senang je nak cari kedai saya. Cari Balai Polis Kempas, sebaris Balai Polis Kempas, Johor Bahru Okey, nampak tak dah nak habis? Dah nak habis dah ais ni, dekat sini lah. Masuk sikit lagi dekat. Okey, sikit lagi, nampak tak? Ni air batu ni kita cairkan ni. Nanti ambil screenshot ambil gambar saya ni, screenshot. Okay, alright. So, sikit lagi. Okay, saya nak screenshot sikit. 6 poin lebih K. Okay, dah? Dah. Alright. So, kita ais ni dah habis dah. Okay, lepas ni saya akan tunjukkan apa barang yang perlu dicek
check dulu apa barang part komponen yang dekat bahagian dalam ni kita kena check. Tapi kenapa saya cakap 2 sahaja yang kena tukar? Check kena check, tapi kena tukar tu 2. Apa dia? Kejap lagi. Okey, sikit lagi ais ni. Kita habiskan ais dia ni. Okey, masalah dispose ni memang macam ni lah. Habis semua saya dengan saya sekali basah ni. Okey, habis dah. Alhamdulillah. Okey. Apa yang perlu dicek Tengok kat belakang ni ada satu sensor. Okey, dia panggil B-metal sensor lah. B-metal sensor ni ada satu sensor. Saya buka dulu sensor dia, keluarkan. Nampak? Okey, nak buka ni, ikutlah dia pakai klip je. Buka. Okey, keluarkan. Okey, ini ada dia punya tape. Buka pun tak apa. Tarik je macam ni tak apa. Okey, lepas tu keluarkan. Ni sensor dia. Okey, ini sensor. Sensor ni fungsi dia adalah untuk detect panas. Untuk detect panas dan untuk detect sejuk lah. So, saya tak dapat nak explain lebih detail macam mana rupa macam apa fungsi sensor, tapi saya dapat terangkan serba sedikit lah kat situ. Okey, ini sensor. Yang ini wajib ditukar, tak payah test lah. Kalau PTX tu dah 6 tahun, 7 tahun tukar je. Okey, yang ni tukar. Cuma yang ini tak sampai tahap perlu pakai original. Kita dah boleh masuk replacement punya pun dah boleh. Nanti saya akan tunjukkan sensor yang jenis apa sesuai untuk dia. Okey, so ini tukar. Okey, ni satu. Okey, tadi saya cakap 4 kan? Satu tukar. Yang kedua dekat belah bawah ni. Bawah cooling coil ni dia ada satu heater tau. Okey, dia ada satu heater. Kita tak nampak heater ni, tapi kita kena angkat coil ni. Okey, kena angkat coil ni keluar macam ni. So berhati-hati semasa angkat sebab coil ni tajam. Okey, fin dia ni tajam. Itu yang pertama. Yang kedua, ada 2 pipe ni, nampak tak? Mungkin sesiapa yang tak faham ataupun tak tahu, dia akan rasa pipe ni mengganggu. Okey, so memang pipe ni akan mengganggu, tapi jangan patahkan, jangan putus, jangan potong, jangan apa, sebab dalam pipe ni ada gas. So bila anda potong, automatically gas akan habis. So pastikan bila buat jangan sampai terpatah. So macam mana cara dia? Tengok Kalau anda nak tarik sini, tak boleh. Tarik daripada sini, dah ada cangkuk dia ni. Okey, tarik daripada sini naik ke atas macam ni. Okey, dah. Memadai dah macam ni, tak payah nak cabut keluar ke, tak payah dah, memadai macam ni. Okey Angah, bantu saya masukkan kamera ke dalam. Boleh nampak tak dalam ni, okey, ada heater ni. Ni ada macam plate aluminium ni, kan daripada sini sampai sini. Kita kena keluarkan plate aluminium ni. Okey, plate aluminium ni dekat tepi sini ada hook. Nampak seperti ni ada hook, ada cangkuk dia. So cangkuk dia kita tarik ke depan. Tarik ke depan, mungkin nanti bila anda tarik dia akan sangkut tau. Sebab dalam dia tu ada wire. Belah sini pun sama. Okey. Dia akan sangkut. Kenapa? Sebab kat sini. Okey. Boleh keluarkan balik kamera. Wire dia kat mana tau? Sini. Ni semua ada wire dia. Ni kita buka dia aluminium tape ni. Nampak ni? Saya buka ni. Boleh nampak dia tempat agak sempit sikit. Kalau anda tak nampak tu minta maaf lah. Okey. Saya ni cuba nak kongsikan juga supaya anda nampak dan dengan jelas. Okey. Ni wire. Ni ada wire. Okey, potong je wire ni. Sebab barang ni pun salah satu barang yang saya cadangkan wajib tukar. Okey, wajib tukar. Okey. Buka. Dalam ni ada satu lagi wire. Dia ada 2 wire nak sambung nanti saya akan tunjukkan. Nak sambung ni dia ni boleh terbalik ke, tak boleh terbalik ke, semua saya akan tunjukkan lah. Okey. Jangan risau. Anda kena duduk, stay tune, tengok sahaja. 8.4K, alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Potong je ni dulu ni. Tarik je ni. Potong je dulu ni, tak apa. Okey. Potong. Okey, dah. Yang ini nanti kita take baru lah. Okey, ni kita take baru nanti. Ingat ini 2 wire sensor. 2 ni adalah wire heater. Ni 2 wire heater, ni 2 wire sensor. So heater tu masuk ke dalam balik kamera kan? Okey, saya dah potong. Saya nak tarik keluar. Ini daripada hujung sini sampai hujung sini. Okey, ni tarik keluar. Tarik ni. Ni, nampak? Ni tarik. Keluar. Ni heater. Ini dia punya heater dia. Nampak tak heater ni dalam ni dah terbakar ni? Dah hitam. Kan? So tukar je lah. Okey. So tukar saja heater ni. Okey, 2 barang ni wajib tukar dekat bahagian dalam ni. Tadi saya cakap ada 2 barang kena check. Apa dia yang kena check adalah kat sini. Okey, jom sini kan. Tinggal. Okey. Ini satu bawah ni. Okey. Wire warna pink dengan warna putih. Ni dia panggil thermofuse. Okey, dia macam dia macam fuse lah. Okey, dia macam fuse. Memang bukan macam lah, memang fuse. Cuma bezanya biasa kita punya fuse kita dia detect M. Bermaksud lebih 13M dia putus. Lebih 5M dia putus. Tapi yang ini dia panggil thermo. Thermo ni bermaksud lebih daripada tahap suhu dia akan putus. Kat sini dia tulis adalah
76 darjah Celsius. Sangat boleh nampak tak? Nampak tak? 76 darjah Celsius. Saya harap boleh nampak lah 76 darjah Celsius. Bermaksud bila heater ni terlalu panas. Kita kan duduk bawah ni kan. Heater ni terlalu panas sampai 76 darjah Celsius. Sensor ni tak cut, maksud tak putuskan arus untuk heater, automatically fuse ni akan rosak. So jadinya kita kena check fuse ni dulu. Macam mana nak check? Kita check senang je. Pakai ni je. Okay. Ambil multimeter, setkan pada buzzer. Okay, clear tak explanation saya? So macam ni lah dalam kelas live saya. Tapi ilmu dia lebih dalam lah. So siapa yang berminat nak belajar tu boleh join lah kita punya kelas kita pada 20 dan 21 hari bulan. So kita check ni putih dan ada bacaan. Ada bacaan, ada keterusan, bermaksud fuse tu tak putus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah fan motor ni. Sebab fan motor ni tadi berendam dalam air, so jadinya dia akan jadi masalah. Kadang-kadang short. So kita tengok wire fan motor ni ada warna biru putih dengan hitam putih. Dua wire ni. Okay. So yang ini kalau siapa-siapa tak ada multimeter, saya syorkan, okay, saya cadangkan, cari wire test macam ni, live dan neutral, masukkan dekat sini je. Pasang sini satu, pasang sini satu. Kasih Apple pegang kamera, kau handle orang. Sekejap. Okay, tak apa, Apple tengah tu Okay, buat macam ni. Okay, masuk live neutral je. Okay, tapi jangan main cocok je Ada setengah. Okay, ada setengah peti sejuk. Dia punya kipas dia menggunakan DC power. Bila dia gunakan DC bermaksud bukan AC, tak boleh guna cara macam ni. Okay, kalau anda guna cara macam ni, kemungkinan besar kipas tu akan rosak. Okay, on. Kipas ni berpusing. Okay, nampak tak kipas ni pusing? Bak. Dia berpusing. Kalau berpusing bermaksud kipas ni tak rosak, so tak payah tukar. So dua barang ni kena check. Tapi kalau tak rosak tak perlu tukar. Jom kita tukar barang ni sahaja. Okey, jangan risau, ada satu lagi. Ada satu lagi yang perlu ditukar. Okey, jom. Ya. Okey. Sensor kita tukar. Ni satu sensor. Okey. Saya ambil scroll lah, siap-siap dia punya timer. Mana timer? Ada kat situ? Tak ada. Dalam ni Okey. Saya ambil siap-siap timer nanti kat mana saya tunjuk. Okey, ni heater. Okey, heater ni dia ada inci dia tau. Dia ada inci dia. So saya try ambil 13 inci dulu. Okey, saya try ambil 13 inci dulu. Ngam tak 13 inci? Okey, sebab heater ni kalau tengok dia ada 10, ya. Dia ada 10, dia ada 12, dia ada 13, dia ada 13 setengah, dia ada 14, dia ada 16 sampai ke 20 lebih lah. Okey. So cara ukur macam ni. Tengok tak, ini 13 tak ngam. 13 tak ngam, tak cukup panjang. Kita ambil, kita letak di sini. Kita ambil 13 setengah. Saya ambil 13 setengah pula. Kalau tak ngam, saya ambil 14. Okey, saya ambil 13 setengah. Sama tak? Okey, 13 setengah. Boleh lah 13 setengah. Okey, jom. Sekejap. Bagi kat tu. Dia pun tengah angkat barang. Okay. Sekejap Boleh sekejap Sekejap Ha. Ya. Dalam ada orang. Okey, so kita nak sambung dulu ni. Okey, saya mulakan sambung pada heater dah terlebih dahulu. Macam mana cara kita nak sambung Okey, ini heater. Heater ni nak pasang terbalik pun tak apa sebab dia tak ada polarity. Maksud negatif positif tak ada hal. Okey, cover ni wajib pasang. Okey, cover ni wajib pasang. Jangan tak pasang, nanti ada masalah lain pula. So buka ni klip dia. Buka klip sini. Okey, buka klip sini, dua klip. Okey, buka klip sini juga, dua. Kalau siapa nak cari barang boleh masuk dalam. Ada orang. Okey. So, buka sini. Pull. Klip dia. Pull. Pull. And then aku repair terus. Okey. So, buka sini Okey, buka klip ni. Keluarkan cover ni dulu. Keluarkan cover ni. Ini letak, masuk heater yang baru. Letak saja macam ni. Kena pakai balik dia punya plate dia ni. Okey. Okey, letak balik sini. Kalau ni tak cantik, tegakkan sikit, dekat sikit kamera.
Okey, tegakkan dulu ni. Kenapa plate ni kena pasang balik? Nanti saya terangkan kenapa plate ni kena pasang balik. Kadang-kadang orang tengok plate ni macam tak berfungsi. Ada fungsi dia. Okey, kalau tak ada engineer ni pandai-pandai nak pergi pasang, nak tambah dia punya cost dia kan. Betul tak? Mesti ada sebab dia kenapa. Okey, fungsi dia plate ni adalah bila heater ni panas, bila heater ni panas, dia akan cairkan air dekat atas, betul? So dia tak nak air tu terus menitik atas heater ni. Kalau menitik atas heater tu, nanti heater tu akan crack ataupun pecah. Itulah fungsi dia, okey. Bila kita dah buat macam ni, wire dia ni kita letak tepi. Okey. So kita masukkan sini, pull, tolong pegang. Ni naik. Okey. Ni wire heater tadi yang saya potong. Kita biarkan dulu. Heater ni masukkan, kamera masuk ke dalam. Okey, kalau dalam ni ada ais, boleh nampak? Dalam ni ada ais, kita bersihkan dulu ais ni. Okey, ada ais, ada apa-apa habuk wire kena potong tadi ke, kita keluarkan dulu. Okey, bersihkan dululah. Ni ada ais. Okey, lagi satu celah ni, celah lubang ni sebenarnya ais ada juga. So jadi kita kena bersihkan dulu. Mana dapat kaki basah. Lihat. Okey, dalam celah ni, boleh masuk kamera tak? Boleh, dalam. Okey, dalam celah ni buka flash. Tekan kejap kita tengah setting sekejap ni. Kita tengah setting sekejap ni. Okey, so celah ni kadang-kadang ada ais, tapi selalunya memang ada ais. So celah ni kena bersihkan juga ais dia. Kalau tak bersihkan, nanti masalah anda tak selesai tau. Okey, dalam celah ni, dalam ni saya tunjuk angin tau. Sini. Lubang ni ada lubang kan? Dalam lubang ni sampai ke sana tembus ada ais. Okey, ada ais. So kita bersihkan dulu ais ni. Sampai air tu keluar. Sampai air tu keluar. Kalau nampak sekarang ni air tak keluar air dah mula start keluar dah. So sepatutnya lubang ni air dia mesti keluar. Ni. Okey. Sini ada lagi sikit lagi saya bersihkan. Sini ada sikit lagi. Kena bersihkan benda ni. Kalau tidak nanti dia memang bawah jadi tak sejuk balik. Sebab ini adalah lubang ventilation, lubang kitaran udara dia. Okey, kalau ni tak bersih, nanti dia tak. Okey, tak apa. Okey. Duduk sini. Okey, jom kita pasang. Dah settle Dah bersih dah bawah tu, kita pasang. Okey, masukkan heater dia, letakkan balik dekat dia punya cangkuk dia. Okey, boleh nampak? Okey, masuk sini, cangkuk satu. Masuk bawah sini, cangkuk satu. Okey, dah masuk macam tu. Plate dia ni mesti duduk atas macam ni Plate mesti duduk atas macam ni. Lepas tu wire dua ni, ini saya punya teknik. Ini saya punya teknik, nak ikut boleh, tak nak ikut pun tak apa. Okey, wire dua ni letak kat luar macam ni supaya senang. Masukkan balik ke sini. Okey, masukkan balik. Sini. Wire ni semua lepaskan ke depan. Letakkan balik, susun balik semula macam ni. Dah. Okey. Dah settle macam ni. Yang ni cangkuk dia pasang balik lah. Okey. Dah settle lah. Ini wire heater dua. Kita sambungkan dia. Ini dua wire heater. Kan? Okey, sambungkan balik. Okey, nak sambung pakai apa? Isu dia. Nak sambung pakai apa? Sambung potong. Sambung saja. Terbalik pun tak apa. Pakai blade tape pun dah memadai. Okey, siapa yang extra rajin, ada konektor, nak pakai konektor pun boleh. Ikutlah anda punya tu. So kalau anda rajin lagi, anda nak solder pun boleh juga. Sebab ini AC. AC power, bukan saya kata tak membahaya. Memang membahaya, tapi dia tak detect ohm. Okey, kalau kita melibatkan sensor, okey, dia melibatkan ohm, kilo ohm, okey, yang itu kena solder. Yang ini AC, asalkan kita ikat dengan ketat, asalkan kita tape dengan kemas, dia tak leaking, dah selesai dah masalah tu. Okey, so tape balik semula. Okey, ini point yang lagi satu saya nak sharekan. Ramai juga saya lihat orang buat kesilapan dekat point ni. Bila anda tukar heater ni, wire ni jangan cross ikut depan. Jangan cross ikut depan. Bila cross dekat depan, nanti bila kita pasang cover tu tersepit, nanti wire tu akan luka. Okey, sebab fin ni tajam. So jadinya kita lalu belakang. Kita laluan kat sini.
Okey, untuk Toshiba lah. Okey, kita laluan kat situ. Kita letak sini. Kita sambungkan heater dia ni. Nanti nak tape pakai apa saya tunjukkan juga macam ni kita nak tape wire tu. Okey, sambung saja. Okey. Dalam ni 2 barang saja tukar, insya-Allah masalah dah selesai, tapi ada satu lagi barang dekat bahagian bawah. Okey, kita pasang, tapekan dia. Tebal sikit pun tak apalah. Okey, tebal sikit pun tak apa. Okey. Tebal sikit. Okey, biarkan kat sini dulu. Nanti kita tape sekali jalan dengan sensor. Ini wire sensor, ini wire heater. Nampak tak? Okey. Ini wire heater, ini wire sensor. Kita letak sini dulu. Okey. So, 2 wire ni kita potong juga. Okey. Potong juga, kupas, ini sensor lah. Okey. Sensor ni saya bagi tahu terus terang lah Untuk sensor ni universal sensor. Okey. Disebabkan dia universal, banyak brand boleh masuk. Bermaksud Toshiba boleh masuk, Samsung boleh masuk, Panasonic boleh masuk. So jadinya bila permintaan tinggi, automatically sensor ni dia banyak grade. Dia banyak grade. Okey. Kalau anda tanya saya, kenapa saya jual harga dia hampir dekat RM20 ataupun RM20 satu sensor ni. Lepas tu anda compare kan, anda tengok dekat Lazada, dekat Shopee boleh dapat RM8.5, RM6.5 apa semua. Okey, jangan percaya apa saya cakap, pergi beli dulu kat sana. Okey, nanti dah pakai, sebulan 2 tak jadi, lepas tu baru anda order yang original pula. Macam tu. Okey, boleh. So, bila kita ikat ni, pastikan ikat dengan ketat. Okey, jangan longgar-longgar lah. So sensor ni saya cadangkan kalau pakai universal sensor, pakai yang high quality punya ataupun premium punya lah. Janganlah beli yang murah-murah kan, sebab kita pun dalam konsep DIY, anda punya barang sendiri pun anda nak curi ke. Kalau technician curi barang, maksudnya curi quality, itu perkara biasa. Okay, dia orang nak untung lebih sikit. Kalau anda punya sendiri pun anda nak tipu, saya pun tak boleh nak bantulah. Alright, so tukar yang premium dulu Kita pun ada yang premium, ada yang murah punya. Okey. Yang murah tu belas-belas ringgit pun boleh dapat. Okey. Cover dia. Mana cover dia tadi? Okey, dia ada cover dia. Mana cover dia? Cover belakang tu. Sekejap. Okey, ini cover dia. Masukkan sini. Masukkan, ini plate yang besi ni Plate besi ni jangan terbalik. Jangan pasang macam ni. Jangan pasang macam ni. Ni salah. Okey, macam ni. Balik. Tak macam ni. Bermaksud plate besi ni dia akan duduk rapat dengan tabung ni. Accumulator nama dia. So letak kat situ. Letak kat sini. Okey, masukkan dia kat sini semula. Sensor dia masukkan kat sini. Dah. Nampak tak? Okey, sini masukkan sini semula. Sini satu. Sini satu. Okey, dah selesai dah dekat sini. So yang kita nak perkemaskan adalah pendawaian ni. Macam mana nak buat pendawaian ni? Okey. So pendawaian ni saya cadangkan anda beli aluminium tape macam ni. Okey, saya cadangkan anda beli aluminium tape macam ni. Pakai aluminium tape macam ni. Okey, potong. Okey, aluminium tape. Buka kita tape baik semula lah. Okey. Kalau tak ada aluminium tape pun tak apa, pakai tape biasa pun boleh, dah memadai dah. Asalkan dia boleh melekat, asalkan dia tak tercabut dia punya wire dia. Okey. Kuku saya pendek sikit ni. Okey, kuku pendek, susah sikit nak kopek lah. Allah Akbar. Salah ni. Boleh tak? Boleh tak? Nak buka kejap. Nak buka tape pun bermasalah ni. Kuku pendek Okey. So, kita akan tape daripada sini Kita akan tape daripada sini sampai ke hujung sana. Boleh pun? Okey. Kejap pembantu saya tengah tolong buka ni. Banyak berkumpul ramai-ramai sangat bang. Nanti kan polis datang kan masalah saya ni bang. Kejap sikit lagi. Alright. Okey. Jarak sikit bang Ini ramai sangat berkumpul ni. Okey. Kan apa pula dia tengok kita buat ni kan. Okey. Jarak sosial kena jaga sikit. Okey, kita tape. Kita tutup je balik macam ni. Nampak tak? Dah selesai dah. So sini dah selesai. Yang belakang sini nak tape pun boleh, tak tape pun tak apa, kita letak je kat sini dah. Selesai dah macam ni. Okey. So sini selesai. So nak buat apa? Kita pasang balik cover ni semua. Fan motor tadi kita dah check. Fan motor tadi kita dah check semua ngam. Kita pasang dulu cover bahagian atas, baru saya tunjukkan part yang terakhir yang wajib ditukar. Okey. Jangan keluar lagi live ni. Kalau anda keluar live ni, anda balik buat sendiri tak jadi, jangan salahkan saya. Okey, jangan salahkan saya.
Okey, masukkan balik ni. Pasang semula. Okey, bila kita pasang cover ni kita akan nampak, kita akan dapati macam tak stable. Okey, tadi buka dia stable, bila pasang dia tak stable. Kenapa? Tadi masa kita buka, dia melekat. Dia melekat dengan frost. Betul tak? Tapi bila kita pasang ni, frost tu dah tak ada. So jadinya dia macam tak stable. So wire ni tak apa. Wire ni jangan pasang dulu pun tak apa. Nak pasang boleh, tak pasang dulu pun tak apa. Kalau macam saya jarang pasang dulu. Sebab saya gunakan untuk tarik. Saya masukkan dulu kat sini. Saya masukkan dia semua kat sini. Ini nampak tak? Saya dah masukkan semua. Lepas tu baru saya pasang full. Macam tu. Okey, masuk ke bawah. Masuk sini, klip semua masukkan dulu. Okey. Tekan tempat yang kita buka tadi lah. Yang ada klip tu semua kita tekan balik. Macam tu. Okey. Okey, dah settle dah. So barulah kita masukkan dia punya klip. Tadi ingat tak saya cakap, dia tak akan boleh tukar. Kalau warna ni hitam, masuk hitam. Boleh masuk kamera sikit pun. Okey, biru masuk biru. Okey, contohlah klip yang ini, okey, mana boleh masuk klip ini? Dia mesti nak kena cari pasangan dia balik. So masuk balik. Sini masukkan balik. Okey, lepas tu dia ada dia punya sarung dia ni, plastik dia ni. Okey. Plastik dia ni khas untuk elakkan air je sebenarnya, okey. Untuk elakkan kena air lah dia punya konektor dia tu. Masuk dalam plastik dia. Okey, kalau tak ada plastik dia dah koyak tadi, carilah plastik apa-apa, plastik Tesco ke, plastik apa-apalah. Masuk, tapekan dia balik. Okey, kemaskan balik. Perkemaskan balik macam ni. Dah, settle. Masukkan balik semula dalam ni. Dah settle sini. Okey, dalam ni tadi kita akan skrukan balik lah. Sini satu skru. Okey. Skru. Saya buat kesilapan. Baguslah saya buat kesilapan ni, anda dapat belajar. Ni, pelaras suhu ni dia duduk dalam ni. So pasang pelaras suhu dulu dalam ni. Okey, masukkan pelaras suhu ni dulu. Masukkan dulu ni. Saya buat kesilapan. Tadi saya buka, lepas tu saya lupa nak pasang. Buka dululah, senang. Saya buka dulu. Pelaras suhu ni masuk dulu. Okey, dia ada takuk dia masuk dulu. Okey, dah settle. Masukkan balik. Klip. Okay, nampak saya buat macam ganas kan? Tak, memang cara dia macam tu. Okay, lembut-lembut dia tak nak masuk. Okay, lembut-lembut dia tak nak masuk. Okay. Dah, betul. Ikatkan balik. Dalam ni ada skru. Skru dalam tu memang dah ada. Saya ikat balik dia. Okay, skru dekat dalam ni ikatkan. Okay, skru ni tak cukup panjang. Tak apalah, kejap lagi saya bersihkan sini lah. Saya nak kongsi dengan anda apa barang yang kena tukar. Okay, skru ni sepatutnya dia pakai skru panjang. Skru ni, tak apa. Sekurang-kurangnya bahagian dalam ni anda dah tahu dah apa barang kena tukar. So bahagian belakang pula kita tukar. Okay, last point kita nak buat. Lepas tu kita dah boleh tukar dah. Okay, pergi belakang peti ais. Kita akan nampak benda ni. Takung air, kompresor. Dekat belakang ni ada satu kotak putih. Okay, kita kena buka kotak putih ni. Dalam kotak putih ni ada timer. So, kalau kita tengok betul-betul kotak putih ni, ni, skru dia special skru dia special sikit. Start. So, dia kena guna Allen key macam ni. Dia kena guna Allen key macam ni. Allen key tengah-tengah dia ada lubang. Okay, baru kita boleh buka ni. Kalau kita tak ada Allen key ni, dia ada masalah sikit nak buka. Dia ada masalah sikit lah. Okay, buka ni. Buka skru ni. Ada dua skru buka. Satu, dua. Dah loose lah skru ni. Okay, masuk sikit sini. Nampak tak? Ini dah problem sikit ni. Okey, boleh. Okay, kita buka yang ni. Dalam ni kena tukar satu barang. Bermaksud ada 3 barang yang anda kena tukar.
bila peti ais anda menghadapi masalah defrost. Atas sejuk, bawah tak sejuk. Okay, kita buka dulu. So, keluarkan ni. Kalau wire ni mengganggu, buka jugalah. Kalau wire ni mengganggu, buka juga. Kalau tak mengganggu, tak apa. Macam ni saya rasa macam mengganggu sikit. Jadinya saya buka dulu. Okay, buka dulu. Sini satu, atas ni satu. Bawah saya ada 4 skru lah. Dekat belakang ni buka. Keluarkan. Okay. Kalau ni berhati-hati sikit. Ni pipe gas ni. Keluarkan dulu macam ni. Okay. Tak keluar habis pun tak apa. Kita buka macam ni je. Okay, ni ada klip. Tarik klip ke atas. Okay, berhati-hati sebab benda ni panas. Dia reput. Ni timer. Ini timer. So, bila anda tukar yang set sama, InsyaAllah dia just buka. Masuk balik. Terbalik, tak boleh masuk. Tengok saya cabut. Dah masuk. Lekat pula. Okay. Saya test buka dulu. Okay. Bila saya masuk terbalik. Okay. Dia tak boleh masuk. Sebab apa? Palang ni ada. Nampak tak? Kita masuk je. Okay, masukkan balik semula sini. Lepas tu, apa nak kena buat? Okay, dekat belakang timer ni, dia ada satu anak panah ni. Boleh nampak tak? Dekat sikit. Ada satu anak panah. Nampak tak? Okay. Kita pusingkan timer tu sikit. Okay. Pakai flat screwdriver. Okay. Pusingkan sikit bunyi Dengar dekat saya. Okay, bunyi kuat sikit kan? Okay, dah. Settle. Macam tu je. Okay, saya siap dah. Okay, so saya rasa saya tak dapat nak kongsikan sampai habis cara pemasangan ni. Sekurang-kurangnya anda dah tahu dah apa barang yang perlu ditukar. Okay. Apa barang yang perlu ditukar. Anda dah tahu, betul tak? So, tukar 3 barang tu, insyaAllah masalah tu selesai. InsyaAllah peti ais anda yang masalah atas sejuk, bawah tak sejuk tu boleh diselesaikan dengan tukar 3 barang tu sahaja. So, sebelum saya akhiri live video saya hari ni, saya nak jemput anda sekali lagi siapa yang berminat nak belajar repair peti sejuk dan mesin basuh secara online pada 20 dan 21 hari bulan 6 bermaksud lepas raya. Anda boleh daftar dekat www.hairoviku.com di kelas online. So, saya nak share sikit lah Saya tak tahu ni, takut nanti yang ada masalah sikit. Dekat belah sini pun ramai orang menunggu. Dekat belah sini pun ramai orang menunggu saya tengah buat live. So jadinya saya akhirlah live saya untuk hari ni. InsyaAllah ilmu yang saya kongsikan ni bermanfaat. Dapat kongsikan kepada ramai orang lagi. So saya Hairul Vikul. Assalamualaikum. Bye bye.